Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini, kita akan membincangkan soalan kertas 1 percubaan SPM 2021 bagi negeri Sabah. Tanpa membuang masa, marilah kita melihat soalan 1. Raja 1 menunjukkan set A dipetakan kepada set B di bawah fungsi F. So, dari sini kita nampak dari A kepada B ialah fungsi F. Manakala fungsi G memetakan set B kepada set A. Okay, so daripada B kepada A ialah fungsi G. Diberi fungsi fx sama dengan 8x tolak 1 per x. Okay, di mana x tidak sama dengan sifar. Sebab kalau x sama dengan sifar, fungsi f akan tak tertarif. Jadi untuk memastikan fungsi f ni tertarif, x ini tidak boleh sama dengan sifar. A. Cari image dalam set B jika objek dalam set A ialah 2 di bawah fungsi f. Jadi di sini kita hanya fokus pada fungsi f saja. Okey, sebab soalan ni kata fungsi f kan. Cari image dalam set B. Image dalam set B maksudnya y. Jika objek dalam set A ialah 2, maksudnya x ialah 2. Okey, kalau x ialah 2, kita nak cari y. X ialah objek, y ialah image. So, sangat senang kan? Sebab kita sudah ada fungsi fx, kita hanya perlu ubah x ini jadi 2. Dan kita akan cari image, iaitu f2. Jadi, saya akan salin fungsi ini di bawah. Fx sama dengan 8x tolak 1 per x. Kita perlu cari f2. Maksudnya, image bagi 2. So, kita hanya perlu ganti x dengan 2. 8 darab 2 tolak 1 per 2. So, ini kita tekan kalkulator saja. 8 darab 2 tolak 1 bahagi dengan 2. Jadi, jawapannya lah 15 per 2. So, di sini kita akan diberikan satu markah. Kalau kita boleh cari F2 dengan tepat, iaitu 15 per 2. Yang ni satu markah. Kemudian B1. Cari fungsi Gx. So, di sini kita perlu faham apakah hubungan G dengan F. Okay? F ialah daripada set A kepada set B. Manakala G adalah daripada B kepada A. So, maksudnya G adalah fungsi songsang untuk F. Jadi, di sini kita boleh membuat kesimpulan G sebenarnya ialah fungsi songsang untuk F. So, maksudnya kalau kita boleh dapat F songsang, kita akan dapat fungsi G. So, tadi kita ada Fx kan? Kalau kita nak cari f songsang boleh tak? Boleh kan? Tak ada masalah. So, kita boleh tulis biar f songsang x sama dengan y. Saya akan guna cara ini. So, mungkin anda biasa guna cara lain kan? Tapi bagi saya cara ini lebih senang untuk mendapat fungsi songsang f. So, saya akan biar ini sama dengan y. Maksudnya nanti kalau saya boleh dapat y, saya boleh dapat fungsi songsang untuk f. Kemudian saya akan tulis fy sama dengan x. Di mana objek dengan image-nya ditukarkan untuk mendapatkan fungsi f. Okay, kenapa perlu dapat fungsi f? Sebab kita ada fungsi f kan? Kita tak ada fungsi songsang f. So, kita akan guna ini, baris ini untuk teruskan kiri dan kanan sahaja. Okay, tanya pada diri, fy lah apa? Fy lah 8y tolak 1 per y. Kita akan tukarkan x ni kepada y. Jadi, saya akan dapat 8y tolak 1 per y sama dengan x. Dan jangan lupa maklumat kita ialah dapatkan y. Sebab bila dapat y, kita boleh dapat fungsi songsang untuk f. Boleh? Kemudian kita pindah y ni ke sebelah kanan. 8y tolak 1 sama dengan x darab y. Dan kita boleh pindah xy ke sebelah kiri. 8y tolak xy. Manakala negatif 1 ni pindah ke sebelah kanan dapat 1. Kemudian kita akan faktorkan y keluar. Y kita tarik keluar. So, y darab 8 dapat 8y. Y darab apa dapat negatif xy? Darab negatif x. Sama dengan 1. Kemudian kita boleh pindah 8 tolak x ke sebelah kanan. Jadi apa? Per. 1 per 8 tolak x. Okay, tadi f songsangnya ialah y kan? Sekarang y ialah ini. Bermaksud f songsangnya ialah 1 per 8 tolak x.
So, bagi saya cara ni lebih senang lah. So, bila kita dapat F songsang, kita boleh kata Gx. Sebab tadi saya kata Gx ini sama dengan F songsang. Jadi, saya boleh tulis kesimpulan Gx sama dengan 1/8 tolak X. Ini sahaja. Boleh kan? Ini B1. Nyatakan nilai X di mana Gx tidak tertarif. Okey, tidak tertarif kan? Untuk memastikan Gx ni tidak tertarif, kita hanya ambil apa? Ambil penyebut sama dengan sifar. Maksudnya kita akan ambil 8 tolak X sama dengan sifar. Sebab kalau bahagian bawah ini sama dengan sifar, 1/sifar akan dapat tidak tertarif. Betul tak? Okey, so untuk memastikan tidak tertarif, penyebut ini ataupun bahagian bawah ini mesti sama dengan sifar. So, saya akan tulis 8 tolak X sama dengan sifar. Kemudian kita boleh pindah 8 ke sebelah kanan. Negatif 8. Maka X sama dengan 8. Okey, kalau kita nak sema jawapan pun boleh. Kita hanya perlu masukkan 8 ke dalam X iaitu G8. G8 sama dengan apa? 1/8 tolak 8. Iaitu 1/sifar. So, ini adalah tidak tertarif. Okey, jawapan tidak dapat dicari lah, G8. Boleh faham? Okey, so ini adalah jawapan tepat untuk B2. Okey, di manakah kita boleh dapat markah? Okey, untuk B1, kalau kita boleh tulis baris ini, 8Y tolak 1/Y sama dengan X, 1 markah. Kemudian kalau kita boleh dapat fungsi Gx, iaitu F songsang, jawapan yang betul, 1 markah. Untuk B2, kalau kita dapat X yang betul, 1 markah. Okay, jadi jumlahnya 4 markah. 1, 2, 3, 4. Ini saja. Okay, kalau tak ada masalah, kita akan lihat soalan 2. Diberi persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tolak 6px tambah p sama dengan sifar. Dengan keadaan p ialah pemarah, mempunyai hanya satu penyelesaian sahaja. Okey, so ini kita perlu faham apa yang dimaksudkan persamaan kuadratik hanya satu penyelesaian sahaja. Penyelesaian maksudnya jawapan. Jawapan untuk X kita hanya ada satu saja. Okey, so bermaksud apa? Bermaksud dua punca nyata yang sama. So yang ini bermaksud two real and equal roots lah. Okey, dua-dua X tu ialah jawapan yang sama. Untuk memastikan yang mempunyai satu penyelesaian sahaja, kita perlu menggunakan apa? Perlu menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar. Kita ada lebih daripada sifar, kurang daripada sifar kan? So, ini kita akan guna sama dengan sifar. Dan di sini saya ingin memberikan satu tips. Sebab kita nak cari apa? Cari nilai-nilai P kan? Bermaksud di akhir jawapannya lah P sama dengan apa atau P sama dengan apa. So, di sini perhatikan simbol untuk jawapan kita ialah sama dengan. Okey? Bermaksud, baris pertama untuk jalan kerja kita ialah sama dengan. Tak mungkin lebih daripada, tak mungkin kurang daripada. Mesti ialah sama dengan. Jadi, ini adalah tips yang saya boleh beritahu. Tapi sebelum itu, pastikan persamaan kuadratik itu dalam bentuk ARM. Bentuk ARM maksudnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Okey, so ini sudah disusun dalam bentuk ARM. Kita boleh terus tulis A sama dengan 3. B sama dengan apa? Negatif 6P. Negatif ini perlu ditulis. C sama dengan P. Lepas tu kita akan guna ini. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan sifar sebagai langkah pertama. Kemudian kita hanya perlu teruskan kiri dan kanan sahaja. Okey, untuk cari nilai P. So, kita akan ganti negatif 6P ke dalam B. Pastikan kita letak kurungan. Tolak 4 darab 3 darab dengan P sama dengan sifar. Kemudian ini kita boleh tekan kalkulator kalau tak pasti. Negatif 6 kuasa 2 dapat 36. P kuasa 2. Tolak 12P sama dengan sifar. Okey, kemudian sebab semua nombor kat sini boleh dibahagi dengan 12 kan? So, ini bahagi 12 dapat 3 P kuasa 2. Bahagi 12 dapat negatif P sama dengan ini bahagi 12 masih dapat sifar.
Okay, lepas tu, ini saya rasa tak perlu tekan kalkulator kot. Kita hanya perlu faktorkan sendiri saja. Sebab kita tak ada C, kita hanya ada dua sebutan ini. Kita terus faktorkan P saja. So, P kurungan P darab 3P dapat 3P kuasa 2. P darab negatif 1 akan dapat negatif P. Sama dengan sifar. Kemudian asingkan jadi dua bahagian. P sama dengan sifar ataupun 3P tolak 1 sama dengan sifar, iaitu P sama dengan 1/3. Jadi ini adalah dua jawapan yang tepat. Okay, macam mana dah tahu ini jawapan dia betul? Sangat senang. Sebab kadang-kadang kita dapat jawapan ni, tapi rakan kita dapat jawapan lain. So, siapa yang betul? Sangat senang. Masih ingat tak kita ada A, B, C? Untuk memastikan P sifar ini tepat, kita boleh masukkan sifar ni ke dalam P. So, kita pergi cari A, B, C tu. Pilih equation. Lepas tu pilih polinomial. Lepas tu pilih 2. Okay, A adalah 3. Okay, ini kita ganti sifar ke dalam saja. Negatif 6 darab dengan sifar. Okay, saya akan salin ini saja. Lepas tu yang C tu, yang P kan, sifar juga. Okay, jadi kita nampak apa? X sama dengan sifar kan? Dia hanya ada satu jawapan saja. Biasanya kita akan nampak X1, X2 kan? Tapi sini hanya ada X. Ini bermaksud P sifar ini boleh memastikan kita hanya ada satu penyelesaian saja. Okay, sebab kita boleh dapat X sifar saja. Dia tak ada X1, X2. Maksudnya kita sudah memenuhi syarat inilah, satu penyelesaian sahaja. Okay, kemudian kita nak semak ini 1/3. Sama juga kita masuk ke sini. So saya akan tekan A3. Kemudian B adalah negatif 6 darab dengan 1/3. 1/3. Okay, dan akhir sekali kita masuk 1/3. Okay. Dari sini kita nampak apa? Okay, kalau kita masukkan P ke dalam, kita akan dapat X sama dengan 1/3. Okay, maksudnya satu penyelesaian sahaja ataupun dua puncak nyata yang sama. Boleh faham? Maksudnya dua jawapan ini tepat. Kalau rakan kita dapat P sama dengan 4, macam mana tahu ini adalah jawapan yang salah? So, sangat senang. Kita boleh gantikan 4 ke dalam juga. So, saya akan tulis yang ni 3. Lepas tu yang B adalah negatif 6 darab dengan 4. Dan akhir sekali kita ialah 4 ni. Okay, so kat sini kita nampak apa? Kita ada X1, kita ada X2. Asalkan kita nampak ada X1, dia ada X2 itu, bermaksud dua puncak nyata yang berbeza. Kita nak satu penyelesaian sahaja. Boleh faham tak? So, maksudnya hanya dua nilai P ni tepat. Yang ini adalah jawapan yang salah. Ini ialah soalan A. Sekarang kita pergi soalan B. Persamaan kuadratik ini mempunyai dua puncak nyata yang berbeza. So, maksudnya nanti kita perlu menggunakan B kuasa 2 tolak 4AC lebih daripada sifar. Cari julat nilai K. Okay, bila kita nampak julat, bermaksud apa? Di akhir jawapan, kita mesti dapat contoh K lebih daripada 3, K kurang daripada 5, something like this. Ataupun macam ini. Okay, kita mesti nampak ada simbol ketaksamaan. Tak akan ada simbol sama dengan. Ini untuk julat. Kalau dia kata nilai-nilai, dia macam ni lah, sama dengan. So, kita cuba tengok. First, saya akan salin persamaan kuadratik ini. Kemudian susun dalam bentuk arm. Okay, so ini ialah apa? X kuasa 2 kan? Yang ini macam ketua lah. Ketua untuk kumpulan ini. So, kita akan pindah dua sebutan ini ke sebelah kiri. X kuasa 2 tambah X. Tolak 3KX. Pindah ke sini. Negatif pindah jadi positif. Boleh. Kemudian sebab ini ada X, ini ada X kan. Kita akan faktorkan X keluar. Ambil X keluar. Maksudnya ini tinggal apa? 1 tolak 3K di dalam. Tambah K kuasa 2 sama dengan sifar. Okay, dengan ini kita pun boleh tulis A ialah 1. B ialah 1 tolak 3K. C ialah K kuasa 2. Lepas tu kita akan guna B kuasa 2 tolak 4AC
lebih daripada sifar untuk teruskan. Sebab kita ada dua puncak nyata yang berbeza. Fourier and different roots. Okay. So kita akan masuk semua ni ke dalam 1 tolak 3K kuasa 2. Pastikan ada tanda kurung. Tolak 4 darab 1 darab K kuasa 2. Boleh. Kemudian kita boleh perlahan-perlahan. Yang ni kita boleh letak dua tanda kurung. Negatif 4 darab K kuasa 2. Negatif 4K kuasa 2. Yang ni apa? 1 tolak 6K 9K kuasa 2. Okey, pemudahkan ini kita dapat 5K kuasa 2 tolak 6K tambah 1. Lebih daripada sifar. Okey, apabila kita sampai langkah ini, kita boleh guna garis nombor ataupun graf kuadratik. Tetapi saya lebih prefer garis nombor lah. Sebab ini boleh guna sampai bila-bila saja. Sampai tingkatan 6 ataupun matrikulasi. So, ini macam mana? Okey, kita akan biar ini sama dengan sifar. Okey, kalau nak guna cara cikgu, boleh. Okey, iaitu garis nombor boleh. Tapi pastikan kamu kena ikut peraturan. Pastikan perkali untuk K kuasa 2 ialah positif. Pastikan ini adalah positif. Ini syarat pertama. Kedua, pastikan 3 sebutan ini berada di sebelah kiri. Okey, ini penting lah. Pastikan ini sebelah kiri, sifar di sebelah kanan. Sebab nanti kita akan rorekkan rantau ikut simbol ini. Ini lebih daripada kan. Nanti kita akan rorekkan yang positifnya. Kalau sudah ikut dua peraturan ini, kita boleh tulis biar ini sama dengan sifar. Tujuannya untuk dapat nilai K untuk lukis, untuk lakar garis nombor. So kat sini kalau tak biasa, kita boleh tekan ini apa 5, ini negatif 6, ini 1. Okey, kita dapat K yang pertama 1. Jangan tulis X inilah K ya. So, saya akan tulis K tolak 1 dan satu lagi 5K tolak 1. Boleh kan? Okay, jadi K tolak 1 sama sifar atau 5K tolak 1 sama dengan sifar. K ialah 1, K ialah 1/5. Dan berhati-hati, 2 ini bukan jawapan. 2 ini bukan jawapan. Tadi saya dah katakan julat maksudnya kita akan dapat format macam ni. Dua nombor ni tujuannya untuk bantu kita lukis garis nombor sahaja. Okay, garis nombor macam ni. So, ini ialah X. Okay, lepas tu kita akan sediakan dua garis. 1, 2. Sebab ada dua nombor. Minta maaf, ini bukan X, ini ialah K. Ini ialah K kan? Tulis K. Okay, lepas tu kita akan tengoklah nombor yang kecil di sebelah kiri, nombor yang besar di sebelah kanan. 1/5 lebih kecil, 1 lebih besar. Kemudian kalau ada ikut dua peraturan tadi itu, semua garis adalah ke sebelah kanan. Maksudnya saya akan buat panah-panah macam ni ke sebelah kanan. Okey, di semasa di tingkatan 1 kita ada belajar kan, kita ada dua jenis, satu yang macam ni dan satu yang macam ni. Okey, oleh sebab simbol ini dia tak ada sama dengan, kita akan lukis yang macam ni lah, yang kosongnya. Okey, yang ni yang sepenuhnya. So saya akan buat macam ni, bulat-bulat macam ni. Ke sebelah kanan. Mesti ke sebelah kanan. Okay, so yang ni positif darab positif, positif. Positif darab negatif, negatif. Negatif darab negatif, positif. So kesimpulan, dia mesti macam ni. Dari sebelah kanan ke sebelah kiri, dia mesti positif, negatif, positif, negatif, positif, and so on. Kita sentiasa bermula daripada sebelah kanan. Positif, negatif, dan seterusnya. Lepas tu kita akan rorekkanlah rantau yang sepatutnya. Sebab ini lebih dari sifar kan. Lebih maksudnya kita akan rorekkan yang positifnya. Ini. Guna pembaris untuk rorekkan dua bahagian ini. Boleh faham? Okey. Kemudian kita akan tulis jawapan. Ini adalah jawapan akhir. Okey, nombor kat sini ialah K kan. K macam mana? K kurang daripada 1/5. Kan? Semua nombor kat sini dia akan kurang daripada 1/5. Ataupun semua K kat sini mesti lebih daripada 1. So, kita ada dua jawapan lah. Ini ataupun ini. Boleh faham? Kalau anda berminat nak tahu macam mana nak guna garis nombor untuk selesaikan ketaksama ini, anda boleh rujuk video yang saya letak di bawah description. Okay? Video itu mungkin akan membantu anda lah untuk memahami macam mana nak lukis garis nombor ni. Okay, kalau tak ada masalah,
kita akan bincang soalan yang seterusnya. Hashim membaring sebiji bola ke atas. Tinggi bola itu diberi oleh fungsi hx dengan keadaan h ialah tinggi bola dari permukaan tanah dalam meter dan x ialah jarak mengufuk bola dari kedudukan Hashim dalam meter. Bila kita nampak ini, kita perlu faham fungsi kuadratik. Okey, sebab dia dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c kan. So, pastikan kita tahu apa itu ialah h, apa itu ialah x. H di sini ialah tinggi bola dari permukaan tanah, manakala X ialah jarak mengufuk bola dari kedudukan Hashim. So, dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, cari tinggi maksimum dalam meter bola itu. So, bola itu paling tinggi, boleh mencapai tinggi berapa? Okay, tinggi maksimum ataupun nilai maksimum. So, kita perlu faham apa itu ialah penyempurnaan kuasa 2, iaitu computing the square. Tujuannya adalah tukar bentuk arm ini kepada bentuk vertex. Kalau anda ingin tahu tentang penyempurnaan kuasa 2, anda boleh rujuk pada video yang saya letak di bawah description. So, ini kita macam mana nak buat? Kita akan tulis hx. Hx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 6x tambah 1. Ini A1 kan? Jadi, kita akan buat apa? Kita akan buat pemfaktoran dulu. Sebelum kita menggunakan penyempurnaan kuasa 2, pastikan perkali untuk x kuasa 2 ialah positif 1. Di sini ialah apa? Negatif 1 kan? Pastikan dia positif 1. Jadi apa yang saya perlu buat ialah kita fokus pada dua sebutan ini saja. Kita akan faktorkan negatif ini keluar. Jadi saya akan tulis negatif kurungan negatif darab apa dapat ini? Negatif darab x kuasa 2. Negatif darab apa? Boleh dapat positif 6x darab negatif 6x. Dan tambah 1 kita letak di belakang sahaja. Jangan masuk ke dalam. Kemudian kita akan tulis negatif di luar. Lepas tu saya akan letak kurungan yang paling besar di sini. Tambah 1 ini kita letak di sini. Kemudian kita perlu faham dua sebutan ini dia akan tukar jadi apa? Dia akan tukar jadi dua tanda kurung ini. Okey, iaitu kurungan besar kuasa 2 tolak dengan kurungan kecil kuasa 2. Okey, berhati-hati ya. Pastikan kita letak tanda kurung yang paling besar ini. Kalau kita tidak letak tanda kurung besar ini, dia akan menjadi salah. Boleh faham? Sebab negatif ini untuk dua tanda kurung ini. Kalau kita tak letak ini, bermaksud negatif untuk tanda kurung pertama saja, bukan untuk tanda kurung yang kedua. Jadi di sini macam mana kita nak isi ini? Sangat senang. Kalau ini x kuasa 2, kita akan isi x. Turunkan kuasa 2 jadi 1. Kemudian kita akan salin tolak ini di bawah. Dan sini adalah 6 kan? Guna 6 bahagi dengan 2. Kita dapat 3. Pastikan ambil nombor ini bahagi dengan 2. Dapat 3. Dan x ini tidak perlu ditulis. Sebab dia x kuasa 1 kan? Kalau dia turun kuasa jadi apa? X kuasa sifar. Jadi kita hanya tulis nombor 3 sahaja. Letakkan ini boleh tak? Okey, lepas tu saya akan buat apa? Ini kita nak isi apa? Kita hanya ambil nombor 3 ni isi ke sini sahaja. Dan ada murid tanya saya, adakah negatif ini perlu ditulis dalam tu? Kalau nak tulis pun boleh, kalau tak nak tulis pun tak apa. So, saya akan tulis 3 saja. Sebab 3 kuasa 2 dapat 9. Kalau kita letak negatif 3, kuasa 2 pun masih dapat 9. Asalkan dua tanda kurung ini boleh dapat balik dua sebutan ini, bermaksud ini adalah tepat. Kemudian negatif ini untuk dua tanda kurung ini kan. So, negatif kurungan x tolak 3 kuasa 2. Negatif positif. Yang ini kita salin dulu. Tak payah buat apa-apa, kita salin saja. Okay. Lepas tu kita akan tekan kalkulator untuk bahagian ini. Dari sini sampai sini. Okay, jadi 3 kuasa 2 tambah 1. Kita dapat 10. Jadi kita dapat negatif kurungan x tolak 3 kuasa 2 tambah 10. Inilah hx. Ini adalah dalam bentuk vertex. Tadi inilah bentuk arm. Boleh faham? Saya tulis di sini ya. Bentuk arm. Ini bentuk vertex.
Jadi di manakah ialah penyempurnaan kuasa 2? Penyempurnaan kuasa 2 ialah di sini. Okey. Sebelum penyempurnaan kuasa 2, pastikan kita penfaktoran dulu. Okey, supaya apa? Perkali untuk X kuasa 2 ialah 1. Okey, positif 1. Okey, selepas kita dapat bentuk vertex, kita boleh cari tinggi maksimum. Tinggi maksimum untuk ini adalah apa? Kita hanya rujuk pada bahagian belakang ini saja. Okey, iaitu 10. So, saya boleh tulis tinggi maksimum. Okey, ialah 10 meter. Ini diukur dalam unit meter kan. H ialah tinggi dalam meter, X juga adalah dalam meter. Okey kan? Ini A1. A2. Seterusnya, nyatakan jarak mengufuk bola dari kedudukan Hashim semasa bola mencapai tinggi maksimum. So, maksudnya kita nak cari apa? X. Okey, ini ialah X semasa bola mencapai tinggi maksimum. So, di sini kita perlu fahamlah. Apabila bola mencapai tinggi maksimum, okey, ini ialah 10 meter kan? So, pada masa itu X ialah apa? Kita hanya rujuk pada bahagian ini saja. Okey, kita ambil X tolak 3 sama dengan sifar. X sama dengan 3. So, semasa 3 meter. Okey, jarak bola dari Hashim ialah 3 meter. Dan bola itu mencapai tinggi maksimum iaitu 10 meter. Ingat inilah X, inilah H. Dan inilah tinggi maksimum. So, bila berlaku apabila X sama dengan 3. Jadi, saya boleh tulis jarak mengufuk ialah 3 meter. Boleh. Inilah A2. Cari jarak mengufuk di antara Hashim dan bola dalam meter apabila bola itu menyentuh permukaan tanah. Okey, so untuk memahami ini dengan lebih jelas, saya rasa saya boleh lakarkan graf untuk anda lebih senang faham. Okey, graf dia macam ni. So, mula-mula dia baling bola ke atas kan. So, dari sini dia akan naik sampai tinggi maksimum. Kemudian dia akan turun ke bawah, betul tak? Jatuh ke atas lantai. Okey, so inilah HX. Ini ialah X lah. So, inilah tinggi maksimum. Ini ialah titik maksimum di mana X ialah 3, iaitu X sama dengan 3. Dan tinggi maksimum adalah 10 kan. Okay. So, sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari jarak mengufuk antara Hashim dan bola apabila bola menyentuh permukaan tanah. Okay, kita perlu faham ayat ni. Bila bola itu menyentuh permukaan tanah, maksudnya dia sentuh ini kan. Okay, ini maksudnya di tanah. Kita nak cari jarak ini. Okay, inilah Hashim. Hashim dengan bola tu jarak berapa? Berapa meter? Okay, so apabila bola sentuh tanah, kita perlu faham. HX sama dengan sifar. Tinggi dia sama dengan sifar, betul tak? Tinggi sama dengan sifar. Lepas tu kita boleh cari X tu. So, saya boleh tulis HX sama dengan sifar. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan untuk dapatkan nilai X tu. Okey, masih ingat tak tadi HX dalam bentuk vertex ialah ini? Either kita guna ini ataupun guna ini pun boleh bentuk arm. Sama juga. So, saya akan tulis ini negatif kurungan X tolak 3 kuasa 2 tambah 10 sama dengan sifar. Okey, kemudian kita boleh cari nilai X lah. Saya boleh pindah 10 ke sebelah kanan. Kemudian negatif dimasukkan. Okey, dan kita boleh cari X. So, kuasa 2 pindah jadi apa? Tambah tolak ni. Puncak kuasa 2, 10. Okey, kemudian kita asing jadi dua bahagian. Satu ialah tambah, satu ialah tolak. Lepas tu kita guna kalkulator sahaja. Okey. 3 tambah puncak kuasa 2, 10. Okey, ialah berapa? 6.16. 3 tolak puncak kuasa 2, 10. Negatif 0.16.
Okey, tapi ini kena ditolak. Sebab apa? Kita hanya ambil yang positif saja. Kan ini 6.16 ni logik kan? Tak mungkin negatif. Negatif dia berada di sini. Kalau ini negatif. Tapi kita nak ini kan? Kita baling bola ke sana. So kita dapat positif 6.16. So ini kita boleh tulis macam ni lah. Ditolak. Okay. So kesimpulannya lah apa? Kesimpulannya lah kita tulis jarak mengufuk. Okay. Jarak mengufuk ialah 6.16 meter. Ini saja. Boleh kan? Okay. So di manakah kita boleh dapat markah untuk soalan ini? Okay. Ini soalan A 3 markah, B 3 markah kan? Okay. Markah pertama ialah macam ni. Kalau kita boleh menunjukkan penyempurnaan kuasa 2 dengan tepat, 1 markah. Kemudian kalau kita boleh dapat bentuk vertex dan dari sini kita dapat tinggi maksimum 10 meter kan. Ini 1 markah. Dan untuk A2, kalau kita boleh dapat jarak mengufuk 3 meter berdasarkan ini, 1 markah. Untuk soalan B, kalau kita boleh tulis HX sama dengan sifar, kemudian kita teruskan dengan langkah ini. Okey, ini 1 markah. Kemudian kita boleh dapat nilai-nilai X berdasarkan persamaan ini, 1 markah. Dan akhirnya kita buat satu kesimpulan, jawapan hanya ada 6.16 meter saja, 3 markah. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan 4. Selesaikan persamaan log 2x tolak log 2x tolak 3 tolak 2 sama dengan sifar. Untuk persamaan ini, kita perlu faham asas. Asas untuk setiap sebutan logaritma ini. Okey, so di sini perhatikan asas dia ialah 2 kan? Betul tak? Asas dia sama dan soalan ni senang. Kalau asas dia tak sama, kita kena tukar jadi sama. Jadi di sini kita perlu memahami situasi. Kita ada 2 sebutan logaritma dan kita ada 1 nombor. So nombor ini kita boleh buat apa? Kita akan pindah ke sebelah kanan. Maksudnya sebelah kiri untuk sebutan logaritma. Manakala sebelah kanan untuk nombor. Okey. So saya akan tulis log 2x tolak log 2x tolak 3 sama dengan 2. Okey, seterusnya kita tahu kan berdasarkan hukum logaritma, 2 sebutan ini boleh gabung jadi 1 sebutan. Sebab ini asas dia sama. Kalau asas sama dan sini ialah tolak, kita boleh buat apa? Kita boleh ambil isi kandungan ini bahagi dengan isi kandungan ini. 2 log jadi 1 log. Jadi saya akan tulis log 2 kurungan x per x tolak 3. 2 sebutan logaritma gabung jadi 1 sebutan logaritma. Sama dengan 2. Dan jangan lupa kita nak cari nilai x kan. Bermaksud kita tak nak melihat ada sebutan logaritma ini. Jadi saya akan pindahkan asas 2 ni ke sebelah kanan. Ini bermaksud kita akan tukar bentuk logaritma ini kepada bentuk indeks. Okey. Jadi saya akan dapat apa? X per x tolak 3 sama dengan 2 kuasa 2. Berhati-hati ya. Bila asas 2 ni pindah ke sebelah kanan, ialah nombor ni. Faham? Okey. Dan 2 ini dia akan jadi kuasa ataupun indeks untuk 2 ni. Boleh? Jangan tertukar 2 nombor ni ya. Lepas tu, saya boleh tulis apa? X per x tolak 3 sama dengan 4. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. 4 darab x tolak 3. Jadi 4x tolak 12. Kemudian pindah 4x ke sebelah kiri. Negatif 3x, negatif 12. Dan akhirnya kita boleh dapat 4. Boleh. Okay, bila kita dapat 4 ni, kita boleh semak jawapan sebenarnya. Kalau kita ada kalkulator yang baru ni, lagi senang. Kita hanya perlu masukkan setiap sebutan ini ke dalam kalkulator. Okay. So, saya akan tekan log, kemudian 2. Yang x kat sini apa? 4. Okay, masukkan 4. Kemudian tolak dengan log 2. Kemudian 4 tolak 3. Lepas tu tolak 2. Okay, nampak tak?
Nilai sebelah kiri ialah sifar. Nilai sebelah kanan juga adalah sifar. Maksudnya sama dengan, betul tak? Okey, kalau sama dengan bermaksud X4 ialah jawapan yang tepat. Boleh kan? Okey, so di sini kesimpulan apa? Kita akan mula-mula akan ada dua log. Okey, dua log kita gabung jadi satu log. Satu log ini tukar jadi tak ada log. Okey. Satu log tukar jadi kosong log ini bermaksud apa? Bentuk indeks. Kalau bentuk indeks dia tak akan ada log. Boleh faham? So ini kita guna hukum logaritma. Okey, dua log jadi satu log. So di manakah kita boleh dapat markah? Okey, kalau kita boleh guna hukum logaritma, gabung mereka jadi satu sebutan ini, satu markah. Okey. Kemudian kalau kita boleh selesaikan proses inilah yang bahagian tengah ini. Contohnya ini. Selesaikan dapat satu markah. Kalau kita boleh dapat jawapan tepat ini, satu markah. Jumlahnya 3 markah. Okey, ini untuk soalan A. Okey, soalan B. Nisbahkan penyebut dan pemudakan. Okey, di sini kita ada dua proses lah. Nisbahkan penyebut maksudnya rationalize the denominator. Maksudnya bahagian bawah ni dia tak nak nampak ada set. Okay, dia tak nak ada set. So kalau atas itu ada set tak apa. Yang penting bawah itu jangan ada set. Okay, so saya salin soalan dulu. Okay, so di sini kita perlu nisbahkan penyebut. Lepas tu kita pemudahkan, simplify. Okay, so untuk ini kita nampak puncak kuasa 2 untuk 8 ataupun set 8 ni sebenarnya dia boleh buat apa? Dia boleh simplify, betul tak? Pemudahkan. Okay, so dah ini bila kita nak nisbahkan penyebut, kita boleh darab dengan konjugat. Okay, darab dengan konjugat maksudnya ini tolakan kita akan darab dengan tambah. Okay, ini panggil konjugat. So kalau bawah darab ini, atas pun darab ini. Kemudian puncak kuasa 2 4 bermaksud 2 kan? 2 ni di luar, puncak kuasa 2 2. Boleh faham? Yang 4 ini, yang 4 ni puncak kuasa 2 dapat 2. Yang nombor 2 kat dalam tu masih di dalam lah. Set 2. Boleh. So, kemudian kita akan darab lah. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okay, berhati-hati ya. 2 darab 1, 2. 2 darab set 2, 2 set 2. Okay. Kemudian 1 darab 1, 1. 1 darab set 2, set 2. Negatif set 2 darab 1, negatif set 2. Negatif darab positif, negatif. Set 2 darab set 2, 2. Ya kan? Okay, kemudian 2 set 2 tambah. Okay, ini sudah dimasukkan. Tinggal apa? 1 tolak 2 dapat negatif 1. Okay, 2 bahagi negatif 1, negatif 2. 2 bahagi negatif 1, negatif 2 set 2. Kemudian kita pemudahkan. Tolak 2, tolak 2 set 2. Okay. So, sebutan ini tolak sebutan ini jadi sifar. Maka jawapannya lah negatif 2. Boleh kan? Ini ialah soalan B lah. Kita dua proses, nisbahkan penyebut dan pemudahkan. Okay. So, di manakah kita akan diberikan markah? Kalau kita boleh dapat ini, 2 set 2 ni tepat, satu markah. Sebab maksudnya kita ada ability untuk tukar ini, simplify ini jadi ini. Okay. Kalau kita boleh darab konjugat dengan betul, sini tolak, sini darab dengan tambahan, satu markah. Dan kalau kita boleh pemudahkan sampai dapat jawapan tepat ni, satu markah. So sini 3 markah. Okay. So untuk soalan ni jumlahnya 6 markah. Boleh kan? Okay. Kalau tak ada masalah, kita lihat soalan yang seterusnya. Raja 5 menunjukkan graf garis y per x melawan x. Okay, so bila nampak soalan ni apa? About hukum linear law. Okay, so y per x di sini apa? Y besar. X kecil kat sini apa? X besar. So berhati-hati ya. Maksudnya koordinat kat sini 2,3. 2 ini apa? X. 3 ini apa? Y per x.
Okay, sama juga 7 kat sini lah X kecil dan 5 kat sini lah Y per X. Ini perlu faham juga. So, diberi Y sama dengan PX kuasa 2 tolak QX, cari nilai P dan nilai Q. Okay, nak cari P dengan Q kan. So, macam mana? Okay, sedangkan kita diberikan persamaan ini. Okay, ini adalah persamaan tak linear. Kita akan tukarkan tak linear jadi linear. Okay, so nak tukar kita perlu ikut apa yang diberi. Y besar ialah Y per X, X besar ialah X kecil kan. Kita mesti kena dapat dua benda ini. So, bagaimana dapat? Okay, very simple. Setiap ini kita akan bahagi dengan X. Tujuannya untuk mencapai Y per X. Okay, so ini kita bahagi X dapat Y per X. Ini bahagi X. Apa? Saya tulis dulu. Ini bahagi X. Setiap ini bahagi dengan X. Dengan ini kita dapat Y per X sama dengan apa? PX. Okay? Tolak dengan Q. Jadi nampak tak? Kita ada Y besar, kita ada X besar kan? Bila kita dah siap, kita akan tulis format dia. Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita akan bandingkan satu persatu. Y besar ialah Y per X. X besar ialah X kecil. Pastikan dua ini adalah tepat. Okay, untuk persamaan linear ini. Okay, M sama dengan P dan C sama dengan negatif Q. Okay, bila kita dapat semua ini, kita boleh cari P dengan Q. So, kita lihat P ini bergantung pada kecerunan. Kecerunan maksudnya kita perlu dua titik ini. 23 dengan 75. Okay, jadi saya boleh tulis P sama dengan apa? 5 tolak 3 per 7 tolak 2. Maka jawapannya apa? 2 per 5. Okey, ini tak ada masalah kan? Manakala untuk Q, ini bergantung pada pintasan Y. Okey, pintasan Y. Y huruf dia besar. Pintasan Y kat sini dia tak ada. Okey, kalau kita sambung, dia di sini. Ini panggil pintasan Y. Okay, tetapi kita tak ada koordinat di sini kan. So, apa yang kita perlu buat ialah cikgu share satu tips yang boleh membantu anda untuk sangat-sangat banyak situasi. Bila kita dapat P2/5, kita nak cari Q kan. Tetapi kita tak ada pintasan Y. Jadi, apakah yang kita perlu buat? Kita akan masukkan 2/5 ni ke sini. Maksudnya sebelum Y MX tambah C, kita masuk ke sini. Okay, baris ini. Okay, jadi saya akan dapat apa? Saya akan dapat Y per X sama dengan apa? 2/5 X tolak Q. Boleh faham? Kemudian kita akan cari Q. Dengan apa? Very simple. Kita akan guna cara ni. Melalui koordinat apa? Okay, asalkan graf ini melalui titik. Titik itu boleh digunakan ke dalam persamaan ini. Okay, dan berhati-hati ya. Inilah X. Ini adalah Y per X. Okay, masih ingat tak tadi saya kata 23 itu X ialah 2, Y per X ialah 3. Okay, ataupun 75, X ialah 7, Y per X ialah 5. Okay, so maksudnya kita boleh masukkan 23 ni ke sini. Okay, saya boleh tulis melalui 23. Okay, bila kita nak masuk kena berhati-hati. 3 itu terus masuk ke dalam Y per X. Maksudnya kita dapat 3 sama dengan 2/5 darab dengan 2 tolak Q. Nampak tak? Boleh cari Q. Okey, di sini berhati-hatinya pastikan kita tulis 3. Bukan 3/2. Bukan. Sebab tadi saya dah kata ini ialah X. Ini ialah Y per X. Jangan salah faham cikgu. Saya letak 3 ke atas, 2 ke bawah. Bukan. Inilah 3 saja. Kemudian kita boleh pemudahkan negatif Q ke sebelah kiri. Tolak 3. Jadi kita dapat apa? Ini tekan kalkulator. 4/5. Lepas tu tolak 3. Negatif 11/5. Boleh kan? Nampak tak? Cara ni sangat best. Sebab kita guna melalui. Asalkan dia melalui titik ini, kita boleh masuk. Okay, so di rumah anda boleh cubalah titik ni, 75. Melalui 75, jawapan masih dapat yang sama. Baik kan? So kesimpulan,
P ialah 2/5 dan Q negatif 11/5. Ini untuk soalan A. Okay, soalan B. Cari nilai X jika Y per X sama dengan sifar. Okey, masih ingat tak tadi kita ada dapat ni kan, Y per X sama dengan ini kan. Lepas kita dapat Q, apa kata kita isi Q ke dalam dulu. Sebab mungkin dia akan bantu untuk soalan B. Okey, Y per X sama dengan apa? 2/5 X negatif jadi positif kan. 11/5. Okey, lepas tu dia kata apa? Nak cari X. Nak cari X jika Y per X sama sifar. Jadi saya akan tulis lah. Jika Y per X sama dengan sifar, dan kita akan teruskan kiri dan kanan sahaja. Untuk dapat X. Okey, Y per X ialah ini kan. 2/5 X tambah 11/5. So, untuk senang, kita akan setiap ini darab 5. Dia akan jadi satu baris. 2X sama dengan negatif 11. Maka X sama dengan negatif 11/2. Ini nilai X. So, kalau tak ada masalah, saya beritahu di manakah kita boleh dapat markah. So, untuk A ini, kalau kita boleh dapat linear ini, 1 markah. Kemudian, kalau kita boleh dapat nilai P dengan tepat berdasarkan keturunan, 1 markah. Kemudian, kalau kita boleh guna kaedah melalui dan dapat nilai Q itu 1 markah. Boleh. So, di sini kita ada 3 markah. So, untuk B, berdasarkan Y per X sama sifar, kalau kita boleh tulis ini 1 markah. Kalau jawapan tepat 1 markah. Okey, jumlahnya 5 markah. Boleh kan? Ini soalan 5. Okey, kalau tak ada masalah, kita akan bincang soalan 6. Titik-titik F, G dan H adalah segaris. Okey, bila kita nampak perkataan segaris, jangan takut. Segaris bermaksud 3 titik ini terletak di sepanjang garis yang sama. Terletak pada satu garis yang sama. Boleh? Diberi bahawa vektor FG dan vektor GH dengan keadaan U ialah pemarah. U kat sini. Cari nilai U. Okey, so kita perlu faham konsep segaris. Tak kira segaris ataupun selari, kita perlu faham format dia. Format dia adalah apa? FG sama dengan berapa kali ganda GH. Ataupun GH sama dengan berapa kali ganda FG. Okey, di sini apa yang saya cakap ialah gandaan skala. Okey, saya boleh tulis macam ni. FG sama dengan KGH. Ini adalah berapa kali ganda vektor yang satu lagi. Ataupun kalau kita tak nak FG kat kiri, kita boleh tulis GH. GH sama dengan contoh HFG. Di mana K dan H di sini ialah pemarah ataupun gandaan skala. So, kita perlu guna ini sebagai jalan kerja yang pertama. Lepas tu kita akan teruskan kiri dan kanan sahaja. Okay, anda boleh pilih. Okay, so saya akan tulis apa? FG dia bagi ialah 6P tolak 4Q. Dan GH sama dengan 4P tolak 2U tolak 1Q. So, saya akan guna inilah FG. Okay. FG sama dengan KGH. Kemudian kita teruskan kiri dan kanan saja. FG ialah apa? 6P tolak 4Q. GH ialah ini. 4P tolak 2U tolak 1Q. Okay, kemudian kita akan kembangkan bahagian sebelah kanan. K darab 4P, 4KP. Biasanya K kita akan letak di tengah-tengah, vektor letak di belakang. Okay, K positif K darab ini kan, negatif K, lepas tu vektor di belakang. So, bila kita dapat ini, kita hanya perlu buat apa? Bandingkan saja. Sebab sebelah kiri sama dengan sebelah kanan kan. Bermaksud kita bandingkan perkali untuk vektor P. Bandingkan perkali vektor P. Dan kita boleh bandingkan perkali untuk Q. So, biasanya kita akan cari K dulu. Okay, cari K.
Lepas tu kita boleh cari U. Maksudnya saya boleh tulis 4K sama dengan 6. Jadi K sama dengan 6 per 4, 3 per. Lepas kita dapat K, kita boleh tulis ini. Negatif K darab 2U darab 1 sama dengan negatif 4. Mungkin kita masukkan negatif dulu. Masukkan. Tinggal 3 per 2 darab 2U darab 1 sama dengan 4. Boleh kan? Okay, kemudian kita boleh darab seperti biasa. 3U tolak 3 per 2, 4. 3U sama dengan apa? 4 tambah 3 per 2. 11 per 2. Kemudian bahagi 3. 11 per 6. Boleh kan? Dia nak nilai U. Okey? Ini saja. Kemudian kita lihat soalan B. Diberi magnitude FG ialah 6. Okey, di sini kita perlu tukar ayat ni jadi simbol matematik. Magnitude ialah macam modulus lah. Ada 2 garis. FG sama dengan 6. Kita nak cari magnitude FH. Okey. So, sebelum kita cari ini, pastikan kita tahu tulis hubungan antara FH dengan FG dulu. Vektor ini dengan vektor ini dulu. So, macam mana tahu? Kita kena rujuk pada baris ini. Sangat penting. FG sama dengan berapa kali GH kan? So, tadi kita dapat apa? Tadi kita dapat K lah 3 per 2 kan? Dia ada kegunaan. Kita masuk balik ke sini. Jadi, saya boleh tulis FG sama dengan 3 per 2 GH. So, di sini kita perlu faham satu konsep. Kalau FG sama 3 per 2 GH, bermaksud FG ni 3 bahagian. GH ni 2 bahagian. Kalau nak senang faham, kita boleh lakar keluar. Situasi dia macam ni. Okay, something like this lah. This one is FGH. Ini FG, ini GH. 3 bahagian, 2 bahagian. Boleh faham? Nombor ke atas untuk kiri, nombor ke bawah untuk sebelah kanan tu, GH. Okay, kenapa saya nak lukis? Tujuannya untuk memudahkan kita tulis hubungan FH dengan FG. Okay, kita akan tulis FH dengan FG. Tanya diri, FH sama dengan berapa kali ganda FG? So, FH berapa bahagian? Jumlahnya 5 bahagian. FG berapa bahagian? 3 bahagian. Nampak tak? Daripada sini, kita boleh dapat ini. Inilah gambaran lah. Semua ni 5 bahagian. 5 bahagian untuk FH, 3 bahagian untuk FG. Bila dapat ini, baru kita boleh cari magnitude. So, kita nak cari magnitude, kita letak 2 line kat sini. Ini kita pun letak 2 line. Magnitude FG. Lepas tu kita boleh gantikan lah nilai yang diberi, iaitu 6. Nah, ini tekan kalkulator dapat 10. Inilah magnitude FH. So, yang penting kat sini adalah apa? Yang penting kat sini adalah kita tahu tulis hubungan FH dengan FG. Bukan ini ya. Ini ialah yang berdasarkan aim ya. So, macam mana, di manakah kita boleh dapat markah? Okay, kalau kita boleh dapat baris ini, selepas kita kembangkan satu markah. Kalau dapat K, 1 markah. Kalau dapat U, 1 markah. Untuk soalan B, kalau kita boleh tulis ini. FH, magnitude FH sama dengan ini, 1 markah. Dan kalau kita boleh kira dengan tepat, 1 markah. Jumlahnya 5 markah. Baik, jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jadi untuk video yang seterusnya, cikgu akan membincangkan soalan 7 hingga 12. Jumpa lagi. Bye-bye. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.